الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Tuan-tuan, malam ini kita akan sambung pembacaan kitab kita Sirah An-Nabawiyah. Tajuk yang berikutnya iaitu peperangan Khandaq. Ghazwah Al-Khandaq ataupun Ghazwah Al-Ahzab. Peperangan yang akan kita bincang pada malam ini iaitu Ghazwah Al-Khandaq, peperangan Khandaq, atau peperangan yang juga disebut dalam Al-Quran dengan istilah atau nama Al-Ahzab. Peperangan Khandaq. Khandaq maksudnya parit. Parit. Al-Ahzab maksudnya parti-parti. Jamak daripada Hizbun. Hizbun ni maksud dia parti. Hizbullah. Dalam Quran sebut Hizbullah, parti Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut istilah Hizbullah, parti Allah. Bukan Hizbullah di Lubnan tu, itu Hizbus Syaitan. Yang di Lubnan tu walaupun dia bubuh nama Hizbullah, tapi pada hakikatnya dia Hizbus Syaitan. Sebab kumpulan ini ialah kumpulan Syiah. Yang tuan-tuan dengar di Lubnan tu, Hizbullah di Lubnan itu adalah golongan Syiah. Mereka inilah yang masuk tolong kerajaan Syria bunuh orang Islam ahli sunnah di Syria. Jadi kita jangan salah faham dengan nama. Nama ni orang bubuh, orang boleh letak parti Allah, parti apalah, tapi hakikat dia siapa mereka ni? Kita jangan tertipu dengan nama, kan? Macam produk yang duk ada lah, produk ni buh nama ni 30 nu 30 ni, jampi ni, qasidah ni. Kita jangan tertipu. Yang pentingnya apa dia? Hizbun artinya parti. Al-Ahzab plural, jamak, parti-parti. Sebab apa dinamakan peperangan ini dengan nama Khandaq? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat baginda bersama dengan kaum muslimin menggali atau korek parit di sekeliling Madinah itu sebagai pertahanan untuk menghalang daripada tentera-tentera kafir masuk ke dalam Madinah. Jadi Khandaq itu kerana dikorek parit sebagai satu strategi pertahanan. Sebab ni perang ni dinamakan dengan Al-Ahzab. Ada surah Al-Ahzab dalam Quran. Kerana peperangan ini orang Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan beberapa kelompok golongan kufar. Mereka ada macam-macam puak. Satu puak golongan Yahudi. Satu geng Yahudi. Mereka pakat dengan musyrikin Mekah. Dan ada lagi 2-3 geng yang mereka panggil sekali. Mereka buat pakatan. Mereka buat pakatan. Dan Allah Ta'ala namakan kelompok ni Al-Ahzab. Pakatan yang bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Jadi mereka ni
telah dipimpin oleh kepala besar dia, iaitu Abu Sufyan. Dia jadi kepala untuk kumpulan geng kufar, orang kafir ni. Yang belah orang Islam ni Rasulullah lah. Okey. Dan malam ni kita nak tengok perjalanan peperangan itu dan pengajaran yang kita boleh belajar daripada apa yang berlaku. Banyak, cukup banyak. Walaupun peperangan ini berlaku lama, sebulan. Dalam riwayat sejarah juga disebut dalam hadis, peperangan ini berlangsung selama 30 hari. Walaupun setengah riwayat kata 24 hari, tapi lebih kurangnya sebulan lah. Walaupun peperangan ini berlangsung selama sebulan, tetapi yang terkorban, yang mati, sama ada di pihak orang Islam ataupun di pihak orang kafir, tak lebih daripada 10 orang. Pelik. Yang mati belah orang Islam lebih kurang dalam 4-5 orang. Yang mati belah kafir lebih kurang 6-7 orang. Tak sampai 10 orang. Walaupun hakikatnya tempoh peperangan ini mencecah sebulan. Kita akan dengar dan kita akan cuba belajar beberapa perkara yang penting daripada peperangan ini. Mungkin tuan-tuan, untuk berpeluang perang pada zaman ini, dalam situasi kita, boleh katakan tak ada lah. Tetapi tuan-tuan, belajar tentang sejarah, terutama tentang diri Rasulullah, memberikan manfaat yang besar kepada orang Islam. Sebab apa yang berlaku kepada Nabi, yang disusun dan diatur oleh Allah Azza wa Jal, sebenarnya memberikan faedah kepada kita. Sama ada dari sudut hukum. Sekejap kita akan tengok ada 2-3 kes yang kita boleh ambil hukum, boleh buat keluar hukum daripada peristiwa peperangan ini. Dan kita juga boleh belajar tentang moral, tentang benda-benda yang sepatutnya orang Islam dalam keadaan sekarang ini belajar macam mana nak buat apa yang telah dilakukan oleh generasi sahabat. Sebab kita mai belajar ni bukan nak nganga, hidup tak lama dah. Majoriti yang ada dalam majlis-majlis ilmu, yang menghadiri masjid, yang mengimarahkan masjid, kesemuanya berada di umur subsidi. Umur subsidi. Nabi sebut a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu dhalik. Umur umat aku ni dia tak boleh lebih daripada 60 hingga 70. Kan? Nabi sendiri 63. Majoriti purata umur kematian 60 hingga 70. Ini disebut oleh Nabi dalam hadis. Kan? Untuk kita yang tinggal beberapa hari saja lagi untuk turun berperang, mungkin tak ada dalam diri dah. Tapi kita disuruh belajar. Sebab kalau tak boleh beramal di medan perang, kita boleh beramal dalam kehidupan kita. Tujuan kita belajar ni bukan nak dengar, kita nak amal. Sebab tuan-tuan, sebagaimana benda lain, harta kita, masa kita, Tuhan akan tanya. Demikian juga dengan ilmu kita. Ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qad jarat ghazwatul ahzab fi Syawal sanah 5. Berlangsungnya peperangan ini pada tahun ke-5 Hijrah, iaitu pada bulan Syawal. Berlangsungnya pada bulan Syawal, bulan raya, kan? Bulan raya, kan? Orang Melayu ni khususnya sebulan raya, istilah dia, kan? Bulan tu raya, sebulan berpuasa, sebulan raya. Wa huwa qaul jumhur al-ulama
wa minhum Ibn Ishaq wal Waqidi wa min tabi'ihim wa man tabi'ihim. Dan juga pandangan ini disebut oleh Ibn Ishaq, Al-Waqidi, dan beberapa orang daripada kalangan ulama yang bersetuju dengan mereka. Maknanya tuan-tuan, peperangan ini berlangsung setelah Uhud. Setelah Uhud. Dan setelah Nabi usir orang Yahudi keluar daripada Madinah. Maknanya tuan-tuan, nombor satu, kita duduk dengar hidup Nabi ni tak berhenti perang. Habis satu perang, tak dan beberapa bulan perang pula, tak dan beberapa bulan perang pula. Demikianlah hidup orang beriman. Sunnatullah, sunnah kehidupan manusia itu, terutama sekali orang beriman, tidak akan berhenti daripada diuji. Tenang, tegang, silih berganti. Allah sebut dalam Al-Quran, hunalika betuliyal mu'minun. Dan demikianlah kami menguji orang-orang yang beriman. Walladzina ma'ahu, Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya. Hatta yaqul, sehinggalah mereka berkata, mata nasrullah, bilakah Allah Ta'ala akan tolong kita. Maknanya ujian berbentuk peperangan, kesusahan, pembunuhan, kelaparan, silih berganti. Sebab orang beriman itu balasannya syurga. Dan syurga ni tuan-tuan, dia tak akan masuk dengan senang dan lenang. Kita ni baru-baru ini diuji oleh Allah dengan beberapa ujian yang mungkin tak secara langsung kena kita, kena orang di luar sana. Musibah kemarau, jerebu, kehilangan dan sebagainya, kematian. Kerana itulah sunnah orang beriman. Sekiranya kita mengaku kita beriman, kita kena bersiap untuk diuji. Untuk mengetahui tahap iman seseorang itu, kekuatan iman seseorang itu, Allah Ta'ala menyediakan ujian untuk dia. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman. Tuhan bertanya kepada mereka, kepada kita tuan-tuan yang mengaku beriman, adakah kita hari ini menyangka kita mengaku beriman, walhal Tuhan belum lagi menguji kita? Tuhan sebut dalam ayat itu, walaqad fatannal ladzi, kami telah menguji orang-orang sebelum daripada kamu, dan kami mengetahui di kalangan mereka siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang berbohong dengan iman. Kita ni kalau tak ada ujian, tak ada musibah, kita tak tahu siapa yang beriman ataupun tidak. Macam kita sebut dalam kehidupan kita kan, kawan senang ramai, kawan ketika susah tak ada. Kita nak tahu seseorang itu betul berkawan dengan kita, ikhlas berkawan dengan kita waktu susah, waktu kita tak ada apa, waktu kita di bawah, waktu kita lekeh. Demikian Tuhan, Dia menguji generasi sahabat yang mengaku menjadi penolong kepada agama ini, mengaku untuk bersama dengan Rasul. Dia mengutuskan ujian kepada mereka. Dia nak tengok apa lari ke apa dulu.
Maka sahabat membuktikan, ketika senang mereka bersama dengan Rasul, ketika susah mereka di sisi Rasul. Peperangan ini dicetuskan oleh orang-orang Yahudi daripada Bani Nadir. Peperangan ni idea dia mai daripada Bani Nadir. Pasal apa? Pasal mereka duk geram, mereka duk marah. Nabi halau mereka keluar daripada Madinah. Jadi mereka pakat, mereka pasang niat, mereka nak masuk, bunuh dan halau Nabi rampah balik Madinah. Dan Nabi halau mereka pun kita dah baca dah. Bukan halau ikut dah lagu tu, tapi halau kerana mereka khianat. Itu tujuan dia. Maka Yahudi Bani Nadir ni, yang diketuai oleh satu orang nama Huyai bin Al-Akhta, kepala Yahudi masa tu, mereka telah pergi berjumpa dengan geng musyrikin Mekah. Masa tu Abu Sufyan lah. Dan Abu Sufyan pun ibarat orang yang mengantuk disorongkan bantal. Dia pun duk geram tak habis lagi pasal perang Uhud. Dan dia duk ingat, bila dia masuk kali ni, orang Islam kalah, dia akan boleh untuk berdagang, pergi ke Syam, tak ada siapa nak kacau. Sebab lah ni kalau nak pergi Syam, nak menega ke Syam, orang Mekah nak pergi Syam, kena lalu kawasan Madinah. Jadi Madinah lah ni orang Islam pegang. Bila Yahudi ni main offer nak bersatu, buat pakatan, buat geng, nak serang Madinah, dia berkata kami pun sebenarnya duk fikir lagu tu dah. Hampa pasal apa? Pasal kami nak ambil Madinah. Hampa pasal apa? Pasal kami nak rampas perjalanan untuk pergi ke Syam. Tuan-tuan tengok kata ulama, di sini nombor 2 kita belajar. Apa dia? Manusia yang dalam keadaan syirik dan kafir, mereka boleh bersatu walaupun tak sama tujuan. Yahudi dia ada tujuan dia sendiri. Dan Yahudi ni depa bukan agama musyrikin, depa agama Yahudi. Sesatlah juga. Tapi mereka taklah teruk macam musyrikin ni. Musyrikin ni pun sesat. Dan mereka pun ada tujuan dia. Tapi bila masuk, mereka ada satu matlamat, mereka boleh pakat baik. Nampak? Bagaimana kadang-kadang kita tengok orang yang tidak beriman, yang bukan Islam, boleh pakat baik sekiranya musuh mereka itu adalah orang Islam. Benda ini orang Islam tak belajar. Mereka boleh tolak tepi sak hang pahaman apa, hang ideologi apa, hang geng mana, tolak pergi ke tepi sak. Kita duduk sekali pasal musuh kita sama. Tetapi orang Islam yang mengaku Allah dan Rasul, Al-Quran, berkiblatkan Mekah, tak boleh duduk sekali. Ini bodohnya politik orang Islam. Bukan politik yang kita dah belajar lah ni. Politik dalam arti kata akidah ni. Sebab itu kata ulama, Tuhan secara jelas menunjukkan bagaimana kumpulan-kumpulan kafir yang tak sama pahaman, Yahudi, musyrikin, yang ada ideologi masing-masing, boleh bersatu di bawah panji Al-Ahzab kerana musuh mereka Muhammad. Tapi kadang-kadang kita orang yang beriman, orang Islam, untuk bersatu pun tak boleh. Bukan bersatu benda besar, bukan bersatu benda-benda yang penting, bersatu dalam saf pun kita payah nak duduk rapat. Itu nombor 2 kata para ulama.
apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat khabar bahawa orang-orang Yahudi telah berpakat bersama dengan golongan musyrikin Mekah untuk melaksanakan peperangan yang dianggap besar. Sebab pakat ni bukan satu-satu, pakat. Dalam riwayat sejarah menyebut keseluruhan tentera kufar dalam pakatan ini 10,000 orang. 10,000 pakat nak pergi lawan orang Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Mesyuarat. Sebab Nabi ni, sebagaimana yang kita sebut, perang apa pun, kes apa pun, dia tak akan lupa untuk panggil meeting. Dan meeting Nabi ni yang syoknya, dia panggil semua. Kita tuan-tuan meeting tak turun berkat langsung. Hak yang mana menentang kita tak panggil, tak hantar surat. Yang mana nampak bukan geng kita, kita blacklist orang. Jangan panggil, dia ni menentang. Kita panggil semua yang ya, tak ada bagi cadangan lagi. Ya. Macam mana? Ya. Macam mana apa? Ya. Ya apa? Ya. Nanti lu tak bentang lagi usul. Tak ya. Pasal apa? Pasal kita kata sekali mi sejuk. Lepas mesyuarat makan mi, tak ada keberkatan. Mesyuarat ini, Nabi yang hebatnya Nabi ni, dia bagi peluang seluah-luahnya. Hampa nak kata apa, hampa kata. Walaupun kadang-kadang pandangan yang sahabat bagi tu 100% tak sama hak Nabi bagi. Tapi tak ada masalah. Dia tak sebut mencemar duli. Hang ni tahu ni Nabi. Hang jangan bentah. Sekali hang kena tulah. Tak ada. Benda yang Allah dan Rasul sebut, no comment. Kalau benda itu wahyu. Tapi kalau benda itu pandangan Nabi sebagai manusia, sahabat diberi hak untuk bercakap. Tegur, kata. Maka dalam perbincangan itu Nabi kata macam mana? Kita nak keluar ke kita nak duduk dalam ni? Dia berkata kita duduk dalam ni. Sebab kita tengok Uhud pun kita baru kalah. Uhud pun jadi ceramuk tak ketahuan hala dah. Sebab kita keluar. Lalu kita duduk dalam. Betul, kalau kita duduk dalam kita nak buat lagu, mereka nak masuk. Maka ketika inilah disebut seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Orang Farsi, bukan Arab. Dia orang Farsi, Iran lah. Lah ni Iran lah. Salman Al-Farisi ni orang Iran. Dia bukan Arab. Dia memberi cadangan supaya dikorek parit yang besar, supaya apabila orang-orang musyrikin mai, mereka tak boleh masuk ke dalam Madinah. Kita korek besar bagi lubang parit, kita tunggu di sini dengan anak panah, gamak mereka suar yang mai, kita panah. Habis sangat mereka jatuh dalam tu. Dia macam tembok lah, tapi nak bina tembok lambat lah. Korek parit cepat air kan? Tender terbuka, open tender kan? Bukan direct nego, open tender. Open tender ni macam mana? Apabila dipersetujui untuk, sebab Arab tak pernah buat perang ni. Arab punya perang, mereka duduk tanu, mereka ni duduk tani. Lepas tu lepas 2-3 orang belah ni, 2-3 orang belah nu, lawan lu seorang dengan seorang, jantan-jantan kan? Itu style Arab. 2-3 orang wakil, hampa pi mai 2-3 orang lawan, yang lain jangan duk masuk campur. Kalah 2-3 orang baru masuk. Itu jantan. Bonti semua. Tak ada kata malam-malam nak pergi serang, tak ada. Bonti. Itu budaya Arab. Mereka tak pernah fikir duk buat parit apa semua ni kan? Tapi Salman Al-Farisi bagi cadangan ini kan? Maka Nabi SAW bersama dengan para sahabat telah bersetuju untuk menerima cadangan ini. Maka Nabi SAW
bersama dengan para sahabat telah turun menyingsing lengan, mengikat kain untuk sama-sama menggali. Ini benda ni yang orang jatuh cinta dengan Nabi. Yang Nabi tak perlu gambar besar-besar untuk orang sayang dia. Dia tak perlu untuk ceramah hebat untuk orang puja dia. Benda yang orang tak boleh petikai Nabi ni, bila dia suruh dia buat. Ini benda yang paling besar yang ada pada Rasulullah. Dia suruh manusia beristighfar. Diriwayatkanlah hadis Bukhari Muslim, dia sendiri 100 kali. Ini ada ustaz, hampa puasa nak Ashura, hampa puasa nak Arafah, dia pukul 8 ke dia roti canai. Lepas tu orang tanya, awak ni cerita betul ni, awak ustaz tak puasa? Saya tak gaduh puasa dah, pasal saya habaq dekat orang dah. Orang puasa pasal saya habaq tu, pakat bulis orang sikit lah. Tu jahannam. Tauladan. Sebab itu manusia yang bila dia jadi pemimpin ni, dia tak boleh marah orang kalau orang tengok habis dalam luar. Anak isteri dia, orang akan tengok sebab dia pemimpin. Apabila manusia itu rela untuk diangkat menjadi pemimpin, dia kena rela untuk manusia melihat diri dia. Sebab itu Quran menyebut dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah contoh yang terbaik. Orang tak boleh petikai tau. Pribadi Nabi, perangai dia tak ada siapa boleh kata. Dia suruh orang korek parit, dia sendiri turun korek. Buat masjid Quba, dia sendiri angkat batu. Ini baru orang tengok, orang rasa apa? Al-qiyadah al-mu'atharah, kepimpinan yang berkesan. Bercakap benda yang dia buat, dia buat benda yang dia cakap. Kan? Kadang-kadang pelik. Mak bapak suruh anak buat baik, dia sendiri tak buat. Woi, maghrib pergi sembahyang. Dia duduk langgut TV. Dia duduk sembang bohong lagi di kedai kopi. Woi, pergi balik maghrib. Yang hang tak boleh. Dia dah tak apa kupak. Orang tak boleh tuan. Anak-anak ni dia lihat orang Melayu cerdik bab ni. Dia buat peribahasa kan. Bapak borek, anak rintik, kencing berdiri, kencing berjalan. Semua ni nak habaq kata belajar daripada melihat. Nabi korek. Sehingga kan kata sahabat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika kami korek parit ini musim sejuk. Musim sejuk, tak ada makan. Musim sejuk, tak ada makan. Teruk. Ujian Allah Ta'ala, dah kena korek. Korek pula tu dah bagi dah seorang 40 hasta, 40 ke 50 hasta kena korek. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dia buat muzium yang saya cerita tu, dia buat macam replika parit tu. Dan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kerana tak cukup makan, sahabat-sahabat mengikat batu di perut untuk tahan lapar. Kita mengaji ni dah lapar? Tak ada lapar. Nak mai tadi dah balas dah sekali. Sekali balik nasi putih tom yam tang mana pula? Oh, tak ada nak lapar. Baru belajar sejarah lapar. Dia kata lambat ceramah main lapar. Apa balik ceramah sikit-sikit sudah Nak makan pula. Tu baru ceramah, bukan suruh kuat parit ni. Lepas tu bila panggil pergi gotong royong masjid, gotong royong apa kita bayar kat orang dah buat kerja. Tu dia. Ini jadi tentang tak ada guna. Apabila para sahabat dalam hadis Bukhari cerita pergi mengadu kat Nabi, kata depa lapar, depa tunjuk perut depa. Nabi selak perut dia. Kalau hampa ada satu batu di perut nampak, aku ada 3 batu yang aku ikat. Dia pun tak makan. Bukan kata dia mai. Bagus. Okey. Apa tak cukup? Okey. Okey, bagi dah. Okey, tulis.
Yang ni nak bawa latih banyak. Kena tunjuk tauladan. Duduk di bawah bersama dengan sahabat dalam keadaan yang sejuk, kekurangan makanan itu, para sahabat bekerja siang dan malam. Diriwayatkan berlaku satu peristiwa mukjizat Rasul. Oh, ni tengah duk korek Kata Jabir bin Abdullah, apabila kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak makan beberapa hari, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada aku. Oh, ini mukjizat kan? Nabi tanya kepada Jabir, rumah hang ada apa? Dia tak ada sikit gandum. Pasal masa tu tuan-tuan, gandum yang mereka buat tu mereka campur dengan minyak yang busuk. Disebut dalam sejarah. Tetapi habis pasal lapar. Dia lapar ni, sedap tak sedap, cerah. Itu berlaku kepada sahabat. Nabi tanya Jabir, ada apa di rumah hang kok kita boleh makan? Dia kata, nanti aku balik tengok. Balik tengok, dia tanya bini dia ada apa? Dia tak ada gandum. Betul dah nak kambing cekok. Disebut hadis. Dia kata hang uli tepung. Saya pun sembelih kambing. Kita panggil Nabi mai. Kemudian kata Jabir, fazabaha ma'zi lahu. Dia kata aku pun sembelihlah kambing dan bini aku buatlah sa'an min sya'ir. Sa' ni satu gantang. Satu gantang ni berapa kilo Dia kurang 2 kilo lebih lah kan. 2.7 kot. 3 kilo lah. 3 kilo. Kemudian wa dhahaba Jabir fada'an Nabi ila ta'am. Bila siap pun semua, dia pergi panggil Nabi. Wasarahu bi kamiyat ta'am, dan dia pesan, ni panggil Rasulullah ni, jangan tak bawa ni. Tak cukup, tak banyak. Panggil Rasulullah. Kalau nak bawa pun seorang dua orang. Macam kita ni panggil ustaz ni. Kalau nak bawa pun rapat dengan ustaz kan, seorang dua orang tu seorang. Tak ada apa ni. Fasaha. Jabir kata lepas-lepas aku habaq kata makanan siap, duk pesan kata tak cukup, bawa seorang dua, dia tempit. Fasah an-nabiy bil muslimin wa da'ahum ila ta'am Jabir. Nabi kata, jom pergi makan apa Jabir, dia masak. Fahadara minhum alaf. Disebut dalam hadis itu tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cerita ni lah Muslim, bukan Mastika. Dengar clear. Fahadara minhum alaf. 1000 orang mai. 1000 orang turut di belakang. Jangan takut tuan-tuan, jangan takut. Wa asqat fi yadi Jabir wa ahli. Bila balik mai tuan-tuan, Jabir sampai tu, dia kata ni, dia habaq kat bini dia, Nabi panggil tu 1000 orang mai. 1000 orang mai. Bini dia marah Jabir. Hang pesan tak kat Nabi? Kata tak banyak. Aku pesan dah, dalam duk pesan tu dia panggil. Tapi tuan-tuan, Nabi pesan dekat Jabir, hang balik habaq kat bini hang, jangan angkat nasi, jangan angkat gandum tu, jangan angkat kambing tu, aku yang akan cedok. Jangan bagi bini hang cedok. Hang tunggu aku sampai. Maka Jabir pun pesan, hang tak ada cedok, tak kira Nabi nak main cedok. Maka apa yang dilakukan? Apabila sampainya Nabi SAW, maka baginda mencedok kambing itu dan diletakkan di atas roti dan diberi makan kepada semua yang hadir hatta syaba'u wa taraku fiha kathir fa akala minhu ahlu Jabir wa ahdu min. Bila Nabi cedok tuan-tuan, sehingga 1000 orang yang mai itu kesemuanya syabi'u, kenyang. Bukan makan lapik perut ni, makan tersandak, sengkok. Tinggal baki tu fiha kathir, banyak lagi. Sampai Jabir pun makan tak habis, dia ambil pergi bagi pula. Inilah maksud barakah. Barakah. Sebab itu Nabi kata, bila dalam hadis Bukhari, kita baca kan hadis Bukhari dalam kitab Al-Azkar, dalam bab makan, beberapa orang sahabat main mengadu kat Nabi di Masjid Sriyak. Kita baca hadis ni.
Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa? Tak tahu kami makan tak kenyang. Hampa baca bismillah tak? Baca. Hampa makan ramai-ramai ke seorang-seorang? Seorang-seorang. Nabi kata, fajtami'u. Lepas ni hampa panggil 2-3 orang hampa makan. Nampak? Barakah. Jamu orang makan ni barakah. Ini mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah duk try. Dalam peristiwa itu juga tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan oleh orang munafik. Waktu ni munafik semua tunjuk muka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, juga dalam suratul Baqarah, cerita tentang sikap orang munafik. Masa ni orang munafik bila tengok Rasulullah tak cukup orang, tak cukup makan, pok yang mai 10,000 mai, mereka duk rasa gelabah dah, pi dah Nabi kali ni. Bila mereka dah tak yakin dengan Nabi, mereka dah rasa lost confident, mereka lari naik bukit, mereka duk kata kat belakang. Ini sifat munafik. Mereka akan duduk dengan orang yang mereka yakin boleh tolong mereka. Dalam keadaan itu, dalam keadaan itu tersebar cerita, kononnya Bani Quraidah telah langgar perjanjian. Dengan kerja duk banyak, dengan makan tak cukup, dengan tentera korang, dengan munafik buat tunjuk perangai, tersebar berita Bani Quraidah telah langgar perjanjian dan mereka akan masuk pakatan tu. Sampai berita ni pada Nabi. Apa yang Nabi buat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar beberapa orang sahabat untuk memeriksa bagaimana, adakah benar khabar bahawa Bani Quraidah telah khianat pada orang Islam. Ini pelajaran yang ketiga kita belajar. Bila sampai satu berita, sikap orang Islam sema. Cek, betul tak betul? Nabi hantar beberapa orang sahabat, apa pergi tengok, betul tak Bani Quraidah ni khianat, pakat. Maknanya tinggal kita pergi masuk geng tu. Dan Nabi pesan tuan, kalau betul depa khianat, hampa jangan habaq kat siapa, hampa balik main habaq kat aku ya. Tapi kalau berita ni bohong, hampa sebarkan pada orang ramai. Ini pesanan Nabi pada depa. Nabi kata hampa pergi cek berita ni betul tak betul. Kalau betul depa khianat, hampa balik sampaikan berita tu pada aku seorang ya. Hampa jangan cerita kat siapa. Tapi kalau tak betul, maknanya mereka masih lagi pegang dengan perjanjian, mereka tak khianat, sampai saja Madinah, hampa hebohkan berita bahawa Bani Quraidah tak buat benda yang dituduh. Pelajaran nombor 4, apa dia? Pemerintah boleh menyembunyikan sesetengah berita yang sekiranya tersebar boleh menimbulkan kemudaratan dan huru-hara. Sebab Nabi habaq, kalau benda ni betul, mereka khianat, jangan sebar sampai dekat aku. Sebab kalau tersebar dalam keadaan moral macam tu, dalam keadaan orang Islam macam tu, sahih lagi cepra, sahih lagi duk pening, kelang kabut, dah duk tak confident nak menang, tersebar pula kata pok nu berpaling tak ada, hancur. Nabi kata hampanya ada cerita. Tapi kalau mereka tu duduk lagi dengan kita, mereka tak khianat, hampa cerita. Pasal berita ini akan naikkan semangat. Tengok, kata ulama, pemerintah Islam boleh untuk memilih berita mana dia nak habaq kat rakyat, berita mana yang dia rasa tak boleh habaq. Kerana ini disebut oleh Ibn Taymiyah dalam Siyasah Syar'iyah. Sebab pemerintah tahu, kalau dia sebut benda ni, rakyat akan
gelabah. Benda-benda yang dia fikirkan untuk rakyat lah, kan? Dia ada hak. Sebab itu kata para ulama, ada benda-benda yang kalau disebarkan mudarat dia besar. Benda kecil ya, benda tu sikit ya, tapi kalau sampai pada orang, silap sampai, silap faham. Macam sidang akhbar kapal terbang tu. Saya dengar juga 4 kali saya dengar. 2 kali ulangan petang, 2 kali ulangan malam. Perdana Menteri kata semua possibility tu kita kata boleh jadi. Dirampas, dia kata kemungkinan sampai SMS masuk yang duk cerita di kedai kopi kena rampas. Dah hijack lah. Semua disiasat, daripada yang vacuum kapet, tukang cawan sampai kepada pilot, semua disiasat. Berita yang sampai pilot buat pelari, tu dia. Sebab itu kadang-kadang pemerintah ni dia ada kuasa. Dalam hadis ini menyebut pemerintah ada kuasa. Yang ni kalau kita cerita lagi, Jahannam. Katakanlah dirampas sungguh, pemerintah ada hak. Kita jangan habaq. Kalau kita habaq, tuan-tuan, ahli keluarga nanti lemah perut, kecemah apa bala, kan? Macam kadang-kadang ada berita kan, mak kita sakit jantung, orang telefon mai, habaq kata adik kita, anak dia aksiden. Kita habaq, obat tak habaq. Dia ada sakit jantung, depa habaq tu aksiden, kami duk kutip biji mata atas batas. Pulih habaq ni, kami duk kutip biji mata atas. Adakah kita yang cerdik ni nak pergi habaq lagu tu? Pandai pula. Kita jangan cerita kat mak kita, jangan habaq apa. Kalau dia tanya, abang kata adik kita okey, tak ada masalah apa, kan? Adik kita simpan selesai apa semua, kita tengok seminggu 2 minggu kita cerita kat dia, kan? Pandai pula kalau kena kat kita. Demikian juga, saya bukan parti pemerintah, tuan-tuan. Saya tak kerja dengan pemerintah, tapi saya nak habaqnya, kita kena faham, ada ketikanya kita boleh habaq benda-benda tertentu, ada ketika kita tak boleh habaq. Ini bukan kerana kepentingan kita, tetapi melihat kesesuaian berita itu. Kesesuaian berita itu, kan? Macam di Penang dulu, Hindu bergaduh dengan Melayu, tak sebut dalam berita. Kalau sebut, tuan-tuan, cerah Hindu, Melayu turun. Pemerintah tak sebut dalam berita, sengak, kan? Sebab dia rasa kalau benda ni disebarkan, mudarat lebih besar, yang tak tahu hujung pangkai pun, kan? Ini kes-kes yang disebut. Nabi ni dia politik dia tu semua kita boleh belajar, kan? Ada benda kita boleh announce, ada benda kita tak boleh announce, melihat kepada kesesuaian, kan? Lo ni katalah dirampas, kan? Mungkin tengah duk negotiate dengan perampas nak ambil berapa ke apa semua, kan? Kalau habaq lah ni, bayangkan ahli keluarga, rampas nak kena bunuh ke apa. Tapi kalau dah selesai apa? Sebenarnya memang dirampas, tapi kita telah selesaikan. Semua penumpang telah kita bawa balik dengan selamat. Duit pun kita dah bayar lah. Okey lah, kan? Kalau habaq awal, kita nak bawa keluar duit? Tak ada. Maka setelah itu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Sampailah pada cerita itu, peperangan Nabi SAW. Maka berkumpullah 10,000 tentera Ahzab di sekitar Madinah, dan mereka berkemah, berkampung di luar. Mereka kepung sebulan. Benda luar nak masuk tak boleh, benda dalam nak keluar tak boleh. Nak masuk parit, suruh pi panah mai. Sebulan duk tunggu mai, tunggu pi. Allah Subhanahu wa taala hantar tentera angin. Disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menghantar apa yang disebut dengan bantuan angin. Allah hantar angin yang kuat, ribut, menyebabkan kemah-kemah, tempat-tempat mereka dengan duk dah tunggu punya lama ni, dia jadi fed up lah. Semangat awal pun dia jadi kenduk lah, main dengan ribut, dengan bakar, dengan apa semua pun. Yang tu kata tak boleh menang dah kita ni, dia jadi lagu ni tak habis cerita ni.
Yang setengah balik apa semua, Abu Sufyan kata jom belah lah. Maka berakhirlah peperangan Khandaq ini dengan korbannya beberapa orang daripada kalangan orang Islam dan beberapa orang daripada kalangan orang kafir. Hanya dengan bantuan angin saja Allah Ta'ala boleh menewaskan tentera Al-Ahzab. Itulah sedikit apa yang kita belajar daripada peperangan Badar ataupun peperangan Khandaq ini. Macam mana? Yang mereka khianat pada Nabi tu. Setelah daripada itu, apabila Nabi SAW selesai peperangan Khandaq ni, minggu yang berikutnya, apa yang Nabi buat pada Bani Quraidah itu, Nabi telah melancarkan peperangan untuk menghapuskan peripuk ini dengan nama Khaybar. Bila dah selesai, selapis dululah. Bila selesai aja perang ni, Nabi telah buat tak dan beberapa hari, pakat kita pergi cari pok ni tak boleh biar. Peperangan Khaybar ini kita akan sentuh dalam kelas yang akan datang. Inilah peperangan yang terakhir dengan Yahudi, dan Yahudi di bumi Madinah itu akhirnya telah keluar buat selama-lamanya sampai hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bagi laluan pada azan. Kalau ada soalan kita sambung insya-Allah ta'ala. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kematian 6 remaja kerana ambil ekstasi berlebihan. Antaranya orang Islam, termasuk gadis Melayu. Apa hukumnya? Adakah sama dengan bunuh diri walaupun asalnya tanpa niat? Adakah ini termasuk dalam dosa? Kita pun tak tahu macam mana benda khurafat, benda maksiat ni boleh lepas dalam negara ini. Konsert tuan-tuan, ni parti seks dibuat di Bukit Jalil. Kita ni kira bagus tau. Kita ni kira bagus. Kita buat parti seks. Hari Sabtu ni kita nak buat majlis selawat pula di Putrajaya. Kita ni seimbang dunia akhirat. Bagus ya. Mula kita buat maksiat lu, kita buat parti seks, makan dadah, menari apa semua. Hari Sabtu ni kita pergi lah selawat sejam 2 jam. Okey lah. Bulan depan kita buat pula konsert, kita telanjang pula. Dua sebulan 2 kita buat pula selawat. Jahannam tuan-tuan. Macam kita duk tengok ada trend tau, trend di kalangan artis kan. Mereka akan pergi buat umrah, hujung tahun mereka akan pergi buat umrah. Setahun mereka menyanyi, bergelumang dengan dosa, buat maksiat, peluk sana, peluk sini, telanjang sana, telanjang sini. Hujung tahun, paling banyak hujung tahun, geng artis ni akan pergi buat umrah. Pergi tawaf pakai tudung, pakai telekung, tangkap gambar duk kat Kaabah, masuklah internet, balik mai sebulan 2 pakai tudung, lepas tu kuih lama, kuih duk nampak jambui, kuih jambui, lepas tu londeh tu ya. Nanti dia kata hujung tahun bayar 10,000, ustaz bawa pi jampi sikit, buanglah. Kita tak tahu dalam Tuhan duk turun bala ni pun kita boleh lepas konsert ni. Kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah. Hukum dia bunuh diri. Hukum dia bunuh diri. Bunuh diri ini termasuk dalam dosa besar. Bunuh diri ini termasuk dalam dosa besar. Azab yang orang bunuh diri ini akan dapat, dia akan dibunuh balik sebagaimana yang dia buat di dunia di dalam akhirat. Disebutlah hadis. Dan siapa yang bunuh diri ini termasuk dalam dosa besar, tapi mereka tidak kafir. Mereka tak kafir. Walaupun dia tak ada niat, makan dadah tu ada niat nak bunuh diri. Makan benda-benda yang boleh membunuh niat orang. Dia kata tak, saya nak gantung lah, tak ada niat nak bunuh pun, datang mati. Dia pergi duduk tengah jalan, tahu kereta lalu, duduk tengah jalan buat apa? Saya nak duduk tengah jalan ni, dia main langgar, saya tak ada niat nak bunuh diri pun. Demam tu lah, jenuh. Niat bunuh diri lagu mana? Sahaja aku bunuh diri, perdu atas aku, jenuh. Orang niat dia faham begitu lah. Mangkit tengah malam, makan nasi 2 pinggan, kena lejikan sejak. Esok Allah tak niat,
Semalam cerah ni tikam satu jam, nasi 2 pinggan. Dia kata makan tapi tak ada niat. Betul hang makan apa? Tak tahu. Niat lah tu, makan dadah niat bunuh. Duk tak duk pergi minum racun tikui. Bukan nera. Minum-minum nera mati. Minum-minum nera mati. Tak apa. Baru kita kata tak ada niat membunuh diri. Pasal minuman dia tu bukan minuman yang membunuh, tapi nak buat lagu mana mati. Dia makan-makan rian mati. Ada tak orang makan rian mati? Ada kan? Adakah dia membunuh diri? Tak, pasal rian bukan bahan membunuh diri. Tapi dadah, ada orang makan cicah dadah. Tak ada. Orang makan dadah ni memang nak bunuh diri. Dia kata tu dadah lah ubat. Pun kata ubat, bukan racun. Bila dadah masuklah ubat, dia jadi ubat, dia tak jadi dadah. Dia jadi apa? Ubat lah. Tanya orang lagi. Apa hukum membaca Quran dan Yasin kepada orang yang sedang nazak kepada jenazah? Ada hadis riwayat Abu Daud. Ada hadis riwayat Abu Daud tentang membaca Al-Quran kepada orang yang nazak. Tapi hadis itu lemah. Hadis riwayat Abu Daud itu lemah dan tidak dijadikan hujah kerana bertentangan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sebut orang nazak buat apa? Talqin la ilaha illallah. Orang nazak, laqinu mautakum. Ajar orang yang nazak. Mautakum tu bukan orang mati. Orang mati tak payah ajar lah. Tak ada guna lah dia ajar orang mati. Talqin orang mati ni tak ada guna dah. Jangan takut, jangan takut, jangan takut apa. Dia dah mati dah, sudah. Yang nak takut ni hidup ni. Talqinkan orang yang nazak itu, orang yang sedang sakit itu, sakaratul maut, la ilaha illallah. Sebab yang dikira itu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dalam peristiwa peperangan Khandaq juga Nabi terlewat salat asar. Ya, Nabi terlewat salat asar. Sebab apa terlewat salat asar? Ni bukan pasal kita kalut kan goreng kotiau tak ada mayang sang. Duk jual-jual pun balik tak ada mayang. Nabi ni pasal apa dia mayang terlewat mayang sang? Bila depa korek parit, tahu bila depa korek parit, depa kena ready. Bukan korek parit tinggal. Korek parit tinggal tuan-tuan, mangkit ezok pistol depan Bila depa korek parit, cerita depa bila korek parit, depa duk tunggu. Tunggu tu supaya bila mai saja suara yang nak masuk, depa sini panak. Jadi depa duk tunggu bersedia, menyebabkan terlepas asar. Ni banyak faedah kita boleh dapat ni kes ni. Bila dah malam, depa akan buat berhenti. Malam ni berhenti. Memang tak perang. Itu smart, gentleman punya perangai. Malam kita jangan serang. Esok kita temu lain. Mai Umar. Ni Umar mai dia maki orang musyrikin. Dia kata pasal hampalah aku tak ada semayang sak. Masa ni belum ada lagi semayang khauf. Semayang khauf tak ada tak turun lagi syariat semayang khauf. Nabi pun kata aku pun terlewat. Tuan-tuan, depa terlewat tu kita jangan duk buat alasan depa. Langut TV main bola. Balik mai Allah tak ada mayang sak maghrib dah. Tak apa, Nabi pun terlepas sak. Situasi tak kenal lalu. Okey. Maka Nabi kata aku pun terlepas. Tengok. Masa tu dah masuk maghrib. Dah masuk maghrib. Disebutlah hadis. Dalam peristiwa ni lah perang Badar, perang Khandaq ni. Pasal jaga parit tu lepas, kan? Maka pertama ada kelonggaran untuk orang-orang yang ada kesulitan melewatkan salat. Kedua, salat yang ditinggalkan sengaja dengan tak sengaja beza. Dalam kes ini Nabi meninggalkan salat asar tak sengaja. Maka apa yang dia buat? Dia qada.
Maknanya kita yang tinggal sengaja, kata ulama, tidak ada qada. Nabi dah sebab, maka dia ganti sembahyang asar. Dan satu lagi benda yang kita boleh belajar, apabila dia nak salat, walaupun masuk dah maghrib, dia buat asar dulu. Dia buat asar dulu. Dia ganti asar yang dia tak ada sembahyang tadi, barulah dia buat maghrib. Sebahagian ulama ambil hadis ini, mereka hujah apa? Dia berkata apa? Hadis ini menjadi dalil Nabi salat mengikut tertib. Bila nak guna ni? Bila jamak takhir. Kita duk amal jamak takhir boleh mana satu, no problem. Tapi kalau kita tengok hadis ni, Nabi susun tu. Jamak takhir, kalau kata maghrib dengan isyak, kebiasaan kita buat isyak dululah, lepas tu baru kita buat maghrib. Tapi kalau kita tengok apa yang Nabi buat, sebenarnya mengikut tertib. Dia takdim ke, dia takhir ke, mana salat yang datang dulu. Tak apalah kalau nak buat isyak lu sah, tak payah duk bertengkar. Cuma nak habaknya sunnah Nabi tu, Nabi akan buat maghrib dulu, kemudian baru isyak, walaupun jamak itu takhir dalam waktu isyak, kerana tertibnya datang maghrib dulu baru isyak. Dalam kes ini Nabi tak salat asar, Nabi tak salat maghrib, dia buat asar dulu, lepas tu baru dia buat maghrib. Wallahu ta'ala alam. Pandangan sebahagian ulama kata ini dalil salat itu disusun mengikut tertib, walaupun ada hadis lain yang menunjukkan bahawa Nabi sembahyang apa yang datang dulu. Ini juga kita belajar dalam perang Khandaq. Jadi kalau kita nak tinggal sembahyang, boleh. Kita pilihlah join perang mana-mana. Di Syria Allah boleh, di Palestin boleh, kita tinggallah sembahyang. Alasan perang. Tuan bayangkan, alasan kita nak qada, hang tak sembahyang mesti buat nak qada. Dia tadi kawan ajak bah kerja pergi makan, minum. Pukul 5 habis kerja, pergi sembang-sembang mai apa semua, kena rokok apa semua, tengok-tengok bang maghrib lah. Alasan itu Nabi ajak macam mana solution dia. Kita kalau ada urusan penting, emergency, Allah Ta'ala sediakan jamak. Yang kita sebut jamak kerana kesulitan. Dan kita jamak ada hal, ada urusan yang penting. Macam kita sebut doktor perubatan, kan? Orang yang nak naik kapal terbang, walaupun masih lagi di tempat dia, dia tidak qasar, dia jamak. Orang yang sakit di hospital, duduk atas katil, nak berulang pergi bilik air susah, dia jamak. Dia kata nak jamak apa, saya duduk padang katung hospital ni tahun ni, takkan 2 marhalah. Okey, fine, mai misi 2 orang, ambil wheelchair 1, duduk makcik. Nak buat apa? Kami nak tolak 2 marhalah. Pusing gedung gangang. Pasal dia tak faham tau jamak dengan kasar. Kita kata makcik susah nak pergi beli air, kan? Nak bolang balik mai, ambil semayang zuhur, buat asar 4, pasal pakcik sakit, kan? Jatuh bumbung, patah kaki, nak bolang pergi mai, bukan darah nak angkat, sekali 2 orang larat angkat. Lepas tu buat tak mati terus tau. Jatuh patah kaki buat jamak. Dia kata tu ada orang boleh jamak ustaz. Lah berjalan, oi cukup lah 90, cukup lah. Berhenti tuan tu mayang tak, lepas tu tak pergi balik rumah. Dia tak beza jamak ni kerana banyak sebab, kerana hujan, kerana sakit. Sehingga ada di kalangan ulama menyebut orang-orang yang ada hal, tak ada hal pun dia boleh jamak dalam kes-kes tertentu lah. Ada hal lah, contoh macam dia tuan kenduri, dan dia tuan kenduri, berapa kali kenduri setahun? 10 tahun sekali, kan? Kadang-kadang 20 tahun sekali. Bukan kebiasaan dia, kan? Pelik ustaz ni, jamak saya jadi tuan. Telefon pejabat mufti tanya, telefon pejabat. Di semalam saya main mengajak di Jawi Luar, ustaz ni kata kalau jadi tuan kenduri pun boleh jamak. Betul ke jabatan mufti nak tanya ustaz? Kalau tak betul, so dia tarik tauliah, tak ada masalah. Kita jadi tuan kenduri kan, 10 tahun sekali, kan? Orang mai
Kan? Time orang nak main, time lohok lah. Kan? Habis orang nak main pukul 5, kita berhenti, kita jamak. 4-4 dengan 2-2. Jadi kita 2-2 banyak nak kira orang. Sampai nak pukul orang kan 6. Kadang-kadang dia nampak agama tu complicated. Awak berhenti saat pergi sembahyang. Tak apalah kalau hang nak tak mau jamak, hang nak berhenti pergi sembahyang, itu hak hang. Kita nak cerita agama lagi. Orang tanya kepada Ibn Abbas, Nabi jamak pasal apa? Hujan ke? Tak. Sakit ke? Tak. Musafir ke? Tak. Lepas tu pasal apa Ibn Abbas? Tak ada pasal dia nak jamak. Sebab dia tak mau menyusahkan umat dia. Hadis ini menjadi dalil. Ada orang mengatakan bolehnya jamak kalau ada masalah dengan tak ada masalah. Nabi buat tak ada pasal apa dia jamak kalau ada masalah. Faham tak dia punya hujah? Kalau tak faham tuan-tuan, jangan buat, bagi faham. Ini musim nak kendurian. Pergi semayang pun tak khusyuk ah. Masuk pergi semayang ah. Ish, dia kata banyak mana dah terlepas. Banyak mana dah terlepas. Bini aku kan boleh harap sangat. Dalam semayang tu duduk kira, parah ni. Yang semayang pun dia Fatihah sudah saat ni bukan nak kutip selalu. Jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pandangan. Dah pelik, saya tak mau jamaah, saya nak berhenti semayang. Berhenti depa mai nuri saat, kita berhenti. Okey tak? Kita bukan paksa. Kita habang ada kelonggaran di situ. Bukan kita kata wajib. Dah faham dah. Ada kelonggaran di situ. Siapa nak buat, siapa tak buat dah. Kan? Dia kata payah apa? Bawa tikar semayang, hampak. Tentang pintu nak masuk tu. Semayang. Bagi depa tu tunggu zat. Depa nak balik pun tunggu zat. Tunggu zat. Lagi salah. Jangan mamin tu dah. Dalam ekonomi Malaysia ni, sampui tu satu benda yang besar pun. Dalam barang naik dia nak agak pulangan lah. Jamu saja. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.